Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang beriman. Sekarang topik kita hari ini adalah tentang Lut alaihissalam. Dan Lut dibesarkan dalam keluarga yang sama dengan Ibrahim alaihissalam. Dia sangat mencintai Ibrahim, iaitu bapa saudaranya. Dia terikat dengan bapa saudaranya Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim dicampakkan ke dalam api, Ibrahim alaihissalam keluar dari api tanpa cedera, tanpa disentuh, kerana Allah memerintahkan api itu. Wahai api, sejuklah dan damaikanlah Ibrahim. Maka api itu taat kepada Allah. Lalu dia melihat bahawa Lut, dan bukan sahaja Lut, tetapi seluruh penduduk kota melihatnya. Dan Lut adalah satu-satunya orang yang beriman kepada Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam berhijrah dari tempat dia berada di Babylon, di Iraq. Dia pergi ke Syria dan kemudian dari Syria ke Palestin. Siapakah yang mengikutinya? Lut dan Sarah. Sarah iaitu isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Lut dan mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan tugas Lut alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akan memilih Lut sebagai nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Lut dalam misi yang besar. Misi Lut adalah sangatlah susah dan susah, teramat susah. Allah Subhanahu wa taala menghantar Lut ke tempat bernama Sodom. Pada masa itu ia bernama Sodom. Nama lain yang Allah gambarkan atau sebutkan Sodom iaitu Al-Mu'tafika Sodom. Mu'tafika adalah satu tempat di mana ia berada di sempadan Jordan dan Palestin sekarang. Yang kita dapati hari ini adalah sesuatu yang dipanggil Laut Mati. Laut Mati adalah tempat Sodom yang pernah menjadi tanah rata. Tempat orang tinggal di atasnya, dan kita tahu kenapa ia menjadi laut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Lut alaihissalam dalam satu misi, dalam pekerjaan, dalam tugas, atas mesej. Dan pesanan beliau untuk menyeru kaum Sodom kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang-orang Sodom ini? Sodom adalah sebuah bandar yang sangat maju, di mana pernah menjadi perhentian untuk ramai pelancong, dan juga pernah menjadi tempat di mana banyak peniaga atau banyak ahli perniagaan yang datang menjadi tempat perniagaan. Sodom juga dikatakan adalah tempat untuk berurusan dan berjual beli. Dan pada masa yang sama, Sodom dan Mu'tafika adalah kota paling korup dan zalim yang pernah ada dalam sejarah pada masa itu. Para ulama berkata Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan suatu kaum seburuk-buruknya. Dia menggambarkan kaum Lut. Dia menyifatkan mereka sebagai fasikin, kafirin, jahilin. Yang bermaksud orang fasik adalah orang-orang yang selalu melanggar perintah kepada Allah. Kafirin pula bermaksud orang-orang yang kafir, iaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jahilin pula bermaksud orang-orang yang jahil, iaitu orang yang tidak mempunyai pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara atau kepercayaan. Dia menggambarkan mereka dengan gambaran yang paling buruk atau teramat buruk tentang seseorang yang digambarkan. Siapakah mereka? Mereka ialah kaum Lut alaihissalam. Apakah rasuah mereka? Bukan sahaja mereka kafir, bukan sahaja mereka tidak taat kepada Allah, bukan sahaja mereka menentang seruan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang ini telah termasuk ke dalam kerosakan dan kekufurannya. Dan jenayah ke hujung yang paling dalam bahaya, mereka datang dan membuat inovasi. Mereka datang dan membuat inovasi yang salah serta menghasilkan jenayah dan dosa dan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun pada masa sebelum itu. Dan apakah itu? Salah satu perkara yang seluruh dunia tidak pernah alami sebelum ini. Kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Sodom adalah homoseksual. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang-orang ini bahawa mereka melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan perbuatan jahat, tindakan sedemikian tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun dalam sejarah sebelumnya. Dan apakah itu? Iaitu mempunyai keinginan nafsu sesama jantina, lelaki dengan lelaki, sehingga mereka meninggalkan isteri mereka di rumah semata-mata untuk memuaskan nafsu sesama jantina. Dan tentunya tidak ada menyebut tentang wanita dengan wanita pada zaman itu. Hal ini menjadikan kebiasaan para penduduk kaum Sodom pada zaman Nabi Lut.
Dan bukan itu saja, mereka pernah berbangga perkara buruk itu. Ia tidak seperti mereka dahulu menyembunyikannya. Mereka biasa menyuarakannya, dan juga mereka pernah melakukan rasuah secara terbuka. Mereka tidak pernah mendedahkannya dan menutup diri atau orang ragu-ragu untuk membuatnya. Tetapi seluruh bandar terlibat dalam rasuah sedemikian rupa sehingga ia menjadi perkara biasa. Malah pada zaman itu, perkahwinan antara lelaki dengan lelaki sudah menjadi perkara biasa. Pada zaman itu, kejahatan lain yang mereka lakukan ialah mereka pernah menjadi perompak. Orang ramai akan melalui Sodom atau sekitar Sodom. Mereka biasanya keluar dan mengambil atau mencari mana-mana pengembara yang sedang berkeliling di sana, dan mereka selalu mencuri harta mereka. Dan bukan itu saja, mereka juga kadang-kadang membunuh mereka. Itu adalah perbuatan yang sangat jahat dan kejam. Kaum Lut mendustakan semua nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Lut alaihissalam memberitahu mereka, "Tidakkah kamu takut kepada Allah? Aku adalah rasul yang dapat dipercaya. Aku datang kepadamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak meminta kamu satu sen pun." Jadi mereka mula menuduhnya. Lelaki ini telah datang ke bandar kita di sini dan dia mula menyampaikan mesej dan menyuruh kita berhenti melakukan apa yang kita lakukan kerana dia ingin mendapatkan sesuatu daripadanya. Dan Allah berkata, "Tidak." Dia memberitahu umatnya, "Aku tidak perlukan apa-apa darimu, hanya keredaan dari sisi Rabbku." Dan kemudian dia secara langsung menyebut kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan, betapa salahnya perlakuan mereka. Bagaimana kamu boleh melibatkan diri kamu dengan jantina yang sama? Bagaimanakah kamu boleh melakukan perbuatan maksiat dengan jantina yang sama? Dan bagaimana kamu boleh memilih mereka daripada memilih perempuan? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang telah melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lut alaihissalam berkata kepada mereka secara langsung, "Bagaimanakah kamu boleh terlibat dalam homoseksualiti? Dan bukan itu sahaja, tetapi dalam pandangan penuh semua orang, mereka tanpa segan silu terlibat di dalamnya." Semua orang memandang Nabi Lut dan ada yang berkata kepadanya, Kamu tak malu ke tiba-tiba datang dakwah sini?" Kemudian Allah berfirman, Lut alaihissalam memandang kaumnya dan dia berkata, "Wahai kaumku, aku berlepas dari sepenuhnya dari apa yang kamu lakukan. Aku bukan sebahagian daripada kamu dan aku tidak akan sesekali terlibat dalam perkara ini. Dan aku juga tidak akan membenarkannya. Dan aku ingin menjelaskan bahawa aku menentang kamu dengan sangat kuat. Dan aku memperingatkan kamu tentang azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah berfirman, mereka memberitahu mereka yang lain. Mereka bercakap antara satu sama lain dan mereka berkata, "Kita perlu menghalau Lut daripada komuniti kita kerana dia fikir dia sangatlah suci dan bersih. Dia fikir dia sangat tulen dan bersih. Kita perlu tendang dia sehingga dia keluar dari masyarakat ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara ini dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, tanggapan mereka ialah mereka perlu mengusir Lut dan keluarganya sehingga daripada komuniti ini kerana mereka adalah orang yang mengaku sangat suci dan mereka memandang kami seolah-olah kami sangat kotor. Maka mereka memberi amaran kepada Lut, "Oh Lut, jika kamu tidak berhenti berkata apa yang kamu katakan, kami akan menghalau kamu." Lut menyeru mereka kepada Allah dan berdakwah kepada mereka serta mengingatkan mereka bertakwa kepada Allah dan menghentikan apa yang kamu lakukan. Ini adalah perbuatan jahat. Bertakwalah kepada Allah dan hentikan apa yang kamu lakukan. Dan kaum Lut menjadi agresif terhadap Lut. Mereka melarang Lut daripada bercakap dengan sesiapa pun. Bukan sahaja mereka, tetapi sesiapa sahaja dari luar tidak dibenarkan bercakap dengan mereka. Mereka mengatakan kepada Lut, "Biarkan kami sendirian. Kamu mahu kami menghentikan apa yang kamu lakukan? Kami sedang bergembira. Siapakah kamu untuk datang menghalang kami?" Dan Lut alaihissalam berkeras untuk menyerunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata lagi kepada Nabi Lut, "Oh Lut, jika kamu tidak berhenti berkata apa yang kamu katakan, kami akan menghalau kamu keluar dari bandar ini. Kamu perlu berhenti berdakwah dan jangan bercakap dengan sesiapa pun. Kami sakit
dan letih mendengar apa yang kamu katakan. Kami gembira dengan apa yang kami lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lut alaihissalam memperingatkan mereka tentang azab. Dia berkata, lihatlah, Allah akan datang kepada kamu dengan membawa azab. Aku memberitahu kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ini semua adalah untuk kamu. Kenapa kamu semua terlibat dalam benda ini? Dan kamu telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat satu lagi jawapan yang mereka berikan apabila dia memberi amaran kepada mereka tentang azab yang difirmankan Allah. Sambutan masyarakat itu tidak lain dan tidak bukan, datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang engkau janjikan itu, jika betul dari orang-orang yang benar. Surah Al-Ankabut ayat 29. Sekarang mereka meminta masalah. Nampaknya tidak ada lagi peluang untuk mereka. Tidak ada peluang. Dan tidak ada seorang pun dari seluruh suku Sodom menjadi Muslim. Hanya ada satu rumah yang beragama Islam, dan itulah Lut alaihissalam. Dan bukan seluruh keluarga Lut. Itu adalah Lut dan anak-anak perempuannya, bukan isterinya. Dan kita mendengar tentang isterinya. Dan mereka berkata bahawa Lut alaihissalam telah berdoa. Dia telah berdoa. Dia berkata, wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan. Surah Al-Ankabut ayat 30. Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan yang jahat itu. Surah Asy-Syura 169. Sekarang kita perlu berhenti seketika dan melihat apa yang berlaku. Ibrahim AS masih hidup pada masa itu, dan Ishak AS belum lagi dilahirkan. Ishak AS belum lahir ketika Lut membuat doa ini. Ishak AS belum lahir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami mengutus 3 malaikat kepada Nabi Ibrahim, dan apabila mereka datang kepada Ibrahim, dia tidak mengenali mereka sebagai malaikat dan malaikat pada mulanya. Dan dia membawa masuk anak lembu, dan Masya Allah, itu adalah anak lembu panggang yang dia bawa masuk. Dan subhanallah, anak lembu yang gemuk itu, apabila mereka tidak makan daging itu, Ibrahim takut sedikit sebanyak, bermakna dia ingin tahu hakikatnya siapakah mereka. Dan apabila dia bertanya kepada mereka, siapakah kalian semua? Malah mereka kemudian memberitahunya, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah diutus kepada kaum Lut, dan kami telah dihantar untuk memberitahu kamu bahawa isteri kamu telah mengandung. Dan insya-Allah dia akan melahirkan seorang anak yang dikenali sebagai Ishak. Maka Ibrahim AS memandang mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila rasa takut Ibrahim reda dan kami memberi khabar gembira kepadanya, dia mula berdebat dengan kami tentang kaum Lut. Bermakna cuba membeli sedikit masa untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami katakan kepadanya, wahai Ibrahim, jauhilah perkara itu. Kami telah mengisytiharkan bahawa hukuman akan dikenakan ke atas mereka. Ibrahim AS katanya, tetapi Lut adalah dari golongan mereka. Bermakna dia tinggal dalam komuniti itu, kata mereka. Kami tahu betapa siapa yang ada. Kami lebih tahu daripada kamu yang berada dalam komuniti itu. Kami akan menyelamatkannya. Jangan risau. Dan kami akan menyelamatkan mereka yang layak diselamatkan. Sementara itu, para malaikat meneruskan, dan mereka kini berjalan ke arah Sodom. Dan bagaimana mereka datang? Mereka memasuki kota Sodom dalam bentuk lelaki muda yang paling cantik dan tampan, di mana di Sodom daripada semua tempat. Penduduk Sodom melihat lelaki muda yang cantik, muda, kacak. Siapakah yang melihat mereka dari jauh? Anak perempuan Lut. Dia seorang yang beriman. Maka apabila dia melihat mereka dari jauh, dia berlari kepada bapanya mengatakan, mereka ini saya rasa pengembara dari luar bandar. Ia tidak baik untuk mereka datang, terutamanya dengan rupa mereka yang sangat menarik kepada penduduk kota ini. Mereka sangat menarik bagi lelaki Sodom ini. Maka anak perempuan Nabi Lut berlari ke arah Lut. Lut AS keluar dan dia menyambut mereka. Dan Lut niatnya adalah untuk menyakingkan, untuk kembali ke tempat asal mereka, bahawa Lut tahu bahaya menantikan lelaki tampan ini jika mereka menetap di tempat itu. Pada masa yang sama, Lut malu untuk memberitahu dia untuk kembali. Dan apabila Lut menanyakan kepada mereka, siapa kamu? Mereka berkata, kami adalah tetamu. Dan sebagai seorang Muslim, Lut tidak boleh menolak tetamu, maka Lut berasa malu untuk menolaknya.
dan Lut mengajak mereka ke rumahnya. Lut sangat berhati-hati daripada sesiapa yang melihat 3 pemuda ini, dan Lut alaihissalam semasa dalam perjalanan dia memberi petunjuk kepadanya. Dia mahu mereka faham, mungkin mereka akan diyakinkan daripada ibu saudara mereka dan mereka akan pergi dari bandar. Lut berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih rosak daripada bandar ini." Dan dia sentiasa mengulanginya, seperti dia cuba menghantar mesej kepada mereka. Mungkin mereka akan berfikir dan berkata, "Okey, ini bukan masa yang sesuai untuk kita berada di sini." Atau ia bukan tempat yang sesuai untuk kita berada di sini. Dan mereka pergi. Ia tidak sopan bagi Lut untuk mengatakan kepada mereka yang datang sebagai tetamu kepadanya untuk mengatakan supaya kembali. Lut alaihissalam akan cuba membawanya ke rumahnya dan tidak akan biarkan sesiapa melihat mereka apabila mereka memasuki rumah Lut. Siapakah yang melihat 3 pemuda yang tampan ini? Isterinya, iaitu, dan isterinya adalah seorang yang tidak beriman. Apabila dia melihat 3 orang pemuda itu di rumah Lut, dia keluar menemui orang-orang itu di luar rumah Lut, dan dia memanggil mereka dan berkata, "Lut mempunyai 3 orang pemuda yang menarik di rumahnya." Dia yang memanggil semua orang untuk datang. Orang ramai lelaki mula datang dan mereka saling memberi berita baik bahawa ada 3 lelaki di sana. Mereka meneruskan, "Ada 3 lelaki di sana. Mari kita pergi." Dan mereka semua pergi ke arah rumah Lut dan mereka mengetuk pintunya. Mereka berkata, "Hei, buka pintu." Lalu Lut berkata dekat orang luar rumahnya, "Apa maksud kamu? Aku ada tetamu di sini. Jangan malukan aku dengan tetamu aku di sini. Tidakkah ada seorang pun di antara kamu yang berakal? Malah seorang daripada kalangan kamu yang waras. Siapa yang akan melepaskan tetamu aku ini? Dan kamu mahu memalukan aku sedangkan ada tetamuku di sini. Kamu tidak menghormati tetamu." Dan mereka bertanya kepadanya, "Bukankah kami sudah memberitahu kamu bahawa tidak dibenarkan mempunyai tetamu kepada sesiapa sahaja?" Tiada siapa bayangkan mereka telah menetapkan undang-undang untuk diri mereka sendiri bahawa lelaki ini tidak dibenarkan menjadi tuan rumah kepada sesiapa pun. Kerana jika dia menjadi tuan rumah mereka, mereka akan menghadapi masalah dengannya. Sesiapa sahaja yang menjadi tuan rumah kepada mereka, mereka boleh menerkam orang itu pada waktu malam. Maka Lut alaihissalam dia terus cuba memberitahu mereka cara yang berbeza. Dalam pada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Ramai daripada mereka datang bergegas kepadanya, hampir seluruh masyarakat. Allah berkata, seluruh bangsa datang, dan mereka datang bergegas kepadanya. Dan apabila mereka mendengar, mereka semua mahu bahagian daripadanya. Dan mereka datang ke pintu. Mereka mula mengetuk pintu. Mereka mahu memecahkannya sekarang. Mereka akan memecahkan pintu itu. Sekarang, Lut alaihissalam bimbang dan dia takut. Dia bimbang tetamu di sini, bahawa dia tidak akan melepaskan tetamu ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia memandang mereka dan dia berkata, pada peringkat itu dia berkata, "Lihatlah wahai kaumku, anak-anakku, kamu boleh mengahwini mereka jika kamu mahu." Apabila dia berkata anak-anakku, dia bermaksud anak-anak perempuan ummah, perempuan yang ada di sana. Mereka sama baiknya dengan anak perempuannya sendiri. Jadi dia berkata, "Mengapa kamu tidak terlibat dalam perbuatan ini dengan anak-anak perempuan, dengan perempuan? Kamu boleh berkahwin dengan mereka jika anda mahu. Kamu buat apa kat sini? Kenapa kamu buat macam ni? Adakah kamu tahu apa yang mereka katakan kepadanya? Lut, awak tahu kami tidak berminat dengan gadis-gadis. Kamu tahu betul-betul apa yang kami mahukan." Dan Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan Allah berfirman, beginilah cara mereka mengucapkan, "Engkau tahu apa yang kami mahukan." Sekarang dia hampir tidak berdaya dan dia mengucapkan kenyataan berikut. Dia berkata, "Aku berharap dan aku berharap pada ketika ini aku mempunyai lelaki untuk membantu aku. Kerana dia mempunyai 2 anak perempuan. Aku mempunyai lelaki untuk membantu aku atau sokongan kuat yang melindungi kita di sini." Ketiga-tiga lelaki itu bersuara, "Wahai Lut, kami adalah malaikat. Kami tidak akan membahayakanmu, walau sedikit pun, tidak sama sekali. Jibril alaihissalam akan keluar menemui mereka
Dan dengan satu pukulan dia akan membuat mereka semua buta. Dia membuat semua mereka menjadi buta. Mereka tidak dapat melihat apa-apa lagi. Adakah itu pengajaran yang baik untuk mereka? Tidak. Mereka berkata, sihir apakah yang kita baru kena ini? Dari manakah datang sihir ini? Wahai Lut, kamulah yang berada di belakang ini. Kamu akan melihat apa yang kami lakukan kepada kamu esok. Dan mereka pergi, menyentuh dinding, kembali ke rumah mereka, bersiap dan merancang untuk kembali keesokan harinya dan untuk membinasakan Lut alaihissalam. Pergi kamu sekarang pada waktu malam. Tinggalkan komuniti ini dan pergi sejauh yang kamu boleh. Dan jangan sesekali kamu berpaling ke belakang. Janganlah kamu menoleh ke belakang untuk melihat mereka. Selain isteri kamu. Selain isteri kamu. Maksudnya, isterinya mungkin menyertainya, tetapi dia akan berpatah balik dan menerima hukuman. Atau isterinya tidak akan menyertainya. Satu daripada dua perkara apapun, Allah lebih mengetahui. Maka Lut AS segera pergi kerana dia diberitahu waktu terakhir orang ini adalah pada waktu subuh. Pagi, awal pagi. Bukankah begitu dekat wahai Lut? Ia sangat dekat. Kamu pergi saja. Pergi secepat yang kamu boleh dan sejauh mana yang kamu boleh. Pergi saja. Bawa keluarga kamu. Jadi dia mengambil anak perempuannya dan dia pergi. Sekarang apa yang berlaku? Ini adalah orang-orang yang dihukum dengan cara yang paling besar. Mereka mempunyai 3 hukuman yang berbeza. 3 hukuman yang berbeza untuk satu bangsa. Allah berfirman, ketika pertempuran itu berlaku pada awal pagi, mereka mempunyai tangisan yang mengerikan dan ia sangat kuat. Ia mula menggegarkan mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia berpesan kepada Jibril yang merupakan salah satu dari mereka untuk kembali ke bentuk asalnya. Jibril alaihissalam dari tepi sayapnya akan memegang seluruh sisi kota dan tepi sayapnya satu lagi akan memegang seluruh sisi kota, bahagian satu lagi, dan dia mengangkatnya hingga ke langit. Bahawa malaikat mendengar penduduk Sadum menjerit dan menangis, dan penduduk Sadum mendengar tasbih para malaikat, dan dia memutar seluruh tanah dan meruntuhkan semuanya ke tanah. Kami membalikkannya sepenuhnya kami menjadikan bahagian atas, bahagian bawah dan bawah. Dan itulah yang Allah katakan ia dilakukan pada hujung sayap malaikat Jibril alaihissalam. Maka apabila datang masa pelaksanaan kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah sejauh dari orang yang zalim itu. Surah Hud ayat 82 hingga 83. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi berkata, tatkala datang azab kami, nescaya kami jadikan yang di atas ke bawah. Ini kerana Jibril memasukkan sayapnya di bawah perkampungan kaum Lut yang mengandungi 5 tempat. Padanya terdapat 400,000 orang. Ada pendapat menyatakan 4,000 orang. Maka diangkat kota-kota semuanya sehingga kedengaran ahli langit berbunyi kokokan ayam dan salakan anjing, dan tiada berubah ketika itu bekasan mereka, dan tidak tersedak orang yang sedang tidur. Kemudian dibalikkannya sehingga yang di atas diterbalikkan ke bawah. Al-Ma'alim Al-Tazir 4193. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas dalam keingkarannya. Surah Al-Zariyat ayat 34. Al-Suhaili berkata, ketika mereka telah pergi dari negerinya dan matahari telah terbit, turunlah kepada kaumnya azab yang dahsyat. Jibril dengan hujung sayapnya membalikkan 7 kota. Dia dijadikan bahagian atas kota itu menjadi bahagian bawah. Tempat tinggal mereka menjadi laksana laut berbau busuk yang bergelombang dengan air yang sangat masing sehingga pahit. Qasas Al-Anbiya halaman 260 hingga 284. Allah berfirman, dan kemudian kami menghantar batu-batu itu yang telah dibakar, bermakna sedikit lebih besar daripada batu umum, sedikit lebih kecil daripada apa yang kita istilahkan sebagai batu. Setiap satu mempunyai nama individu yang terukir di atasnya. Mereka sudah dinamakan masing-masing mempunyai sesuatu yang terukir dari Allah. Yang ini untuk lelaki itu, yang ini untuk lelaki itu. Ia datang dalam cara yang diatur. Maka batu-batu itu mula datang dari langit. Apabila satu terkena satu yang lain,
sedang melihat, dan tiba-tiba seorang lagi mula mengikuti yang ini, dan ia terkena dia, dan yang ketiga sedang melihat, jadi yang ketiga terkena, yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima, sehingga dalam masa yang sangat singkat seluruh masyarakat telah musnah sama sekali. Terdapat juga salah seorang daripada mereka untuk isteri Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mula-mula tangisan yang mengerikan, kemudian kami terbalikkan mereka, dan kemudian kami menjatuhkan hujan batu dari atas untuk setiap satu daripada mereka. Allahu Akbar. Dan inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ini. Allah berfirman, Lut alaihissalam banyak memberi amaran kepada mereka, tetapi mereka tidak mempercayainya, dan mereka menguji keberaniannya. Dalam erti kata lain, bahawa mereka terus mencederakannya, dan mereka terus terlibat. Mereka tidak mahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah orang-orang ini, lihatlah bagaimana mereka telah dihukum. Dan adakah anda tahu apa? Allah Subhanahu wa taala bercakap tentang hakikat bahawa mereka masih di sana. Allah berfirman, kaum Lut alaihissalam ini kami telah memelihara mereka. Kami telah menyimpan tanda-tanda kekuasaan mereka di sana, agar kamu semua melihat siapa yang datang selepas mereka. Jadi hari ini kamu pergi ke laut mati, Allah berkata kami telah menyimpannya seperti itu. Kamu akan melihat apa yang akan berlaku kepada penduduk Lut. Pergi ke sana dan lihat. Dan apabila Lut alaihissalam pergi, ke manakah dia pergi? Dia kembali kepada Ibrahim alaihissalam untuk memberitahunya. Dia pergi untuk memberitahu Ibrahim alaihissalam apa yang berlaku, dan dia berasa hairan bahawa Ibrahim alaihissalam sudah tahu apa yang telah berlaku. Kerana Ibrahim alaihissalam berkata, apabila malaikat itu datang, mereka singgah kepada aku terlebih dahulu. Mereka memberitahu aku, kemudian mereka pergi kepada kamu. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan masyarakat Sodom merupakan pelajaran bagi umat manusia untuk menjauhi perbuatan jahat, termasuk homoseksual, rasuah dan kejahatan lainnya. Allah menghancurkan Sodom sebagai contoh bagi seluruh umat manusia agar mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan mengikuti ajarannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi.